Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita masuk lecture, betul kan? Lecture 9. Lecture 9 iaitu iteration. So, lecture dah tinggal tak banyak dah lah. 9, 10, 11. Ini topik yang second last lah ni. Okay, lepas ni tinggal 2 je lagi. Okay, so hari ni iteration. Learning objective, perform iteration in C programming using three types of looping statement, recognizing nested loop, understanding break and continue statement. Okay. So basically hari ni kita nak belajar tentang loop lah. Let's say, tengok soalan ni. Let's say we want to print hello world 10 times. Would we do it like this? Kalau kita nak print hello world 10 kali, sekejap ada orang nak ini. Kalau kita nak print hello world 10 kali, mengikut knowledge awak yang setakat hari ni, Pakai for. sepatutnya awak nak buat apa? Sepatutnya, kalau yang setakat saya dah ajar tu, awak akan buat macam ni lah. Awak akan print hello world sebanyak 10 kali. Copy paste sebanyak 10 kali. Betul tak? So dalam coding, macam ni. Memang cara ni, output dia memang betul kita akan dapat 10 kali hello world. Tapi sebenarnya dalam programming ada cara yang lebih mudah dan lebih pendek untuk kita type, untuk kita code berbanding dengan kita copy paste banyak kali macam ni. So caranya adalah dengan menggunakan iteration. Okay, this is called an iteration. We write iteration statement when we need to perform some tasks repetitively. In computer programming, a loop is a sequence of instruction that is repeated until a certain condition is reached. Okay, bila berlaku pengulangan dalam programming, bila kita nak buat suatu task tu banyak kali, kita biasanya akan menggunakan loop ataupun iteration. So basically cara dia macam ni lah. Kita akan declare satu variable, okay, supaya variable ni dapat control kita punya loop. Dia akan control berapa kali kita nak ulang benda tu. Okay, and then kita akan increase kita punya control tu, variable control tadi, dan kita akan test adakah condition tu sudah tercapai ataupun belum. Okay, iteration is the process where a set of instruction or statement is executed repeatedly. Okay. Iterative statement are used to repeat the execution of a list of statement depending on the value of an integer expression. Okay, dalam loop kita mesti bandingkan dia dengan satu expression yang berjenis integer. Integer sahaja. Okay, awak tak boleh bandingkan dia dengan variable berjenis char, berjenis nombor perpuluhan, tak boleh. Hanya integer sahaja. Okey, ada 3 jenis iterative statement dalam C. Kita ada while, do while dan for. So kita tengok yang pertama iaitu while. Okay, while loop evaluate the test expression inside the parenthesis. If the test expression is true, statement inside the body are executed. Then the test expression is evaluated again. Dia macam ni lah. Okay, while, dia start dia masuk while tu, dia terus test. Adakah keadaan tu sudah tercapai ataupun belum? Okay, kalau true, dia akan masuk dalam loop body. Kalau false, dia akan keluar. Dia akan keluar daripada expression tu. So syntax dia macam ni lah. Kita ada perkataan while, mesti start dengan huruf kecil ya. While, kemudian buka kurungan, kemudian test expression kita letak dalam kurungan ni. Kemudian buka ni, buka curly bracket, tutup curly bracket. Dalam curly bracket ni akan kita lakukan dia punya proses. Contohnya katakan awak nak print something kan, katakan print hello world. So dalam ni lah. Kemudian kita kena ada satu update expression. Okay, contohnya macam ni. Integer I sama dengan 1.
while I less than or equal to 5, print, inilah print yang ni kan, sequence untuk persen D ni maksudnya nak print inilah nilai jenis integer, kemudian I plus plus. So ini adalah satu contoh while statement. So apa maksudnya kat sini? So first kali kita kena declare satu integer sebagai control variable. Okay, integer I inilah yang akan control berapa kali kita akan loop. Kemudian kita akan check sama ada condition tu dah dipenuhi ataupun tak. Okay, while I less than 5. Less than or equal to 5. Ini kenapa kita pakai ni? Sebab tengok soalan tadi, dia kata nak print number daripada 1 sampai 5. Sebab tu dia akan print I. Sebab I ni start dengan 1, dia akan print selagi I kurang atau sama dengan 5. So kat bawah ni dia buatlah proses dia, iaitu dia akan print nilai I. Kemudian kita mesti ada update condition I++. Kesilapan yang selalunya kita buat, kadang-kadang saya pun buat, tertinggal ni I++ ni. Kalau tertinggal apa jadi? Dia Dia sentiasa, I akan sentiasa 1 lah. I tak akan berubah, dia sentiasa 1. Kalau kita buat macam ni, okey, apa yang berlaku? Okey, start dengan I sama dengan 1. Kemudian kita masuk kat condition, dia check adakah 1 kurang atau sama dengan 5. True kan? So kalau true, dia akan print nilai I, iaitu 1. Kemudian dia buat I++. I++ maksudnya 1 akan jadi 2. Okay, so dia naik atas balik. So 2, adakah 2 kurang atau sama dengan 5? True. So bila true, dia akan turun, dia akan buat balik proses ni, dia akan print 2. Kemudian I, dia akan update lagi, I akan jadi 3. Naik balik, adakah 3 kurang pada 5? True. Dia pusing lagi lah. Sampai last sekali, okey 4, true lagi, dia printkan 4. 5, adakah 5 kurang atau sama dengan 5? sama. Kalau 5 kurang atau sama dengan 5, true Okay. Dia true, so dia akan print juga 5. Jadi dia akan print 1, 2, 3, 4, 5. So bila dah 5, okay. Bila dah 5, dia akan print, dia print dah 5 tadi kan. Lepas tu dia update I++, I akan jadi 6. So bila I jadi 6, dia naik balik atas. Adakah 6 kurang daripada 5? False. False. So bila false, dia akan keluar daripada loop ni. Dan dia buat proses seterusnya lah. Macam ni dah tak ada apa, dia return 0 je lah. Okay, so output dia 1 sampai 5. Okay, macam ni. Ini yang saya print tadi ni. So output dia tengok. Sekejap. Dah run ke belum? Belum. Dah run ke belum? Kenapa dia tak run ni? Okay, lambat sikit sebab online kan. Nampak? Dia akan print 1, 2, 3, 4, 5. Ni coding tadilah. Okay, apa jadi kalau \n ni, kalau dia ganti dengan space? Nombor dia sebelah-sebelah nanti. Dia takkan turun bawah lah, dia akan pergi ke kanan. So itu macam ni kita nak control kita punya output lah. Alright. Apa jadi kalau I ni, I kurang atau sama dengan 5, condition ni saya ubah kepada kurang daripada 5. Apa jadi Daniel? Dia sampai 4 Dia sampai 4 lah patutnya sebab 5. kalau 5 dah tak termasuk lah. 5 bukan sama dengan 5 kan? Okey. Macam mana kalau 1 ni saya ganti dengan kosong? Dia start daripada kosong. Dia start daripada kosong sampai? 4. Kosong sampai 4. Okay.
So apa yang kita print dan berapa kali kita akan loop semuanya akan bergantung kepada kita punya condition lah. Dan lagi satu, yang ini sekarang I++. Maksudnya setiap kali dia pusing ni, I akan tambah dengan 1. Apa akan jadi kalau saya buat I tambah sama dengan 2? Sekarang saya tak tambah 1 lah. Maksudnya setiap iteration, setiap gegelung ya, setiap iteration yang berlaku, dia akan tambah 2. So sepatutnya bila start dengan kosong, kosong tambah dengan 2 jadi 2. 2 tambah 2 jadi 4. 4 tambah 2 jadi 6. Tapi 6 dah bukan kurang daripada 5 kan. Okay, cuba run tengok. Output dia jadi 024. Ambil nombor besar sikit lah. 30. Okay, kalau macam ni, kita akan nampak number tu dia macam sifir 2 lah. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Okay, so ini maksudnya dia akan setiap kali update dia akan tambah 2, tambah 2. Kalau kita buat I++, maksudnya setiap kali dia akan tambah 1, tambah 1. So itu cara kita control kita punya loop. Okay? Takat ni faham Faham puan? Faham. Tak ada. Okay. So itu while loop. Okay, jenis loop yang kedua adalah do while loop. Do while loop ni actually dia sama je dengan while loop. Sama je. Cuma bezanya bila kita pakai do while, kita jalan dulu sekali baru kita test. Macam while tadi, kita start je terus kita test. Yang ni kita jalan dulu sekali baru kita test. Okay, so syntax dia, kita kena start dengan perkataan do. Do, do. Buka dan tutup curly bracket. Lepas tutup curly bracket baru ada while. While, buka kurungan, dia punya test expression. Dan yang ni banyak student buat salah. Selalu banyak orang lupa letak semicolon. Ingat kalau do while, lepas buka tutup kurungan tu mesti ada semicolon. Kalau tak ada ni mesti syntax error. Okay, dan dalam dia ni mesti ada juga update expression lah. Okay, ni contoh. Ini apa dia nak buat ni? A sama dengan 10. Print A. Ni dia nak print A lah basically. Okay, dia nak print number daripada berapa daripada berapa sampai berapa ni output dia? Dia 10 start dia kata sampai A adalah 19. 10. So do, dia akan print dulu nilai A ni. Okay, A adalah 10, so dia start print 10. While A less than 20. Maksudnya, dia akan print 10, 11, 12, 13 sampai 19. Sampai 19. Okay. So dia akan buat, maksudnya dia akan print dulu nilai A ni. Dia akan buat dulu A tambah sama dengan 1 ni. A tambah sama dengan 1 ni samalah dengan A++. Okay. Maksudnya dia akan tambah 1 lah. Sampai 19 lah. Sebab 20 tak termasuk. Ni. 10 sampai 19. Kalau A ni kita tukar A tambah sama dengan 1 kepada A tambah sama dengan 3. Apa akan jadi? Dia akan jadi 13. 13. Output dia start yang ni A apa? 10, 13, 16, 16. 10 tu tetap ada sebab kita pakai do while kan. Dia do, dia print dulu ni A memang 10. So dia akan print dulu 10. Lepas tu 10 tambah dengan 3 jadi 13. 13 tambah 3 jadi 16. 16 tambah 3 dan seterusnya lah. Okay, sampai dia kurang daripada 20. Apa number dia yang last 19. 19. Masuk ke sifir 3? 16 tambah 3. Betul lah tu. 10, 13, 16, 19. Okay. So dia akan jadi tak sebanyak ni lah. Alright.
macam yang tadi ni. Okay, tengok contoh yang ni tadi. Kita buat kurang daripada 5 Macam mana kalau kita nak tukar statement while ni, sekarang while kan, tukar kepada do while. Kadang saya suka buat soalan macam tu. Tukar while kepada do while. Tukar while kepada for. Macam ni. Tadi kita dah buat while I kurang daripada 5 ni. Macam mana kalau kita nak tukar dia kepada do while? Yang dalam curly bracket tu bawa naik atas. Yang ni bawa naik atas ke bawa turun bawah? While tu buat bawah. Buang ini. Letak sini dulu. Letak sini do. Semicolon dekat while. Okay. Last sekali dekat while tu mesti ada semicolon. So yang ni dia akan print dulu I ni, kemudian baru dia evaluate. So bila kita run, dia akan dapat basically output dia sama je lah. Cuma ada setengah keadaan, ada setengah program memang awak nak kena print out dulu dia punya statement ni. Tak kisah sama ada dia true ataupun false. Contohnya katakan awak nak minta dia masukkan number. Setiap kali awak nak minta dia masuk number, walaupun kita belum evaluate lagi condition tu. Okay, awak boleh print, contohnya please enter number kan. Awak boleh buat please enter number tu, letak statement ni dekat atas dulu. Kemudian baru buat while, boleh. Ataupun awak juga boleh buat do, kemudian print statement tu. Maksudnya dia sama ada dia true ataupun false, dia tetap akan jalan dulu sekurang-kurangnya sekali. Okay. Alright. Next loop adalah for. Okay, for ni dia macam ringkasan lah kepada while loop. Okay, macam while loop tadi, kita kena letak initialization dekat belah atas. Ini dia. Kat atas ni kita kena initialize. Contohnya integer I sama dengan 0. Okay, kat sini dia kena test, kat tengah ni dia kena test. Kemudian dalam while loop ni juga dia kena buat update expression. Untuk for, dia gabungkan 1, 2, 3 ni dalam satu condition, dalam satu bracket yang sama. Dia ringkasan lah. Okay. Okay, syntax dia for, buka kurungan. Bermula kita initialize, lepas tu semicolon. Kemudian test expression, semicolon. Kemudian update statement. Tutup kurungan. So dalam dia punya curly bracket ni cuma ada dia punya statement lah. Yang akan control dia punya loop, semua ada dalam bracket ni. Okay, contoh. Ini untuk print hello world 10 kali 10 kali. 10 kali. Okay. Integer I sama dengan 0. Actually kat sini kalau declare integer I sudahlah, sebab kat sini kita nak assign I sama dengan 1. Tapi yang ni tak salah pun. Okay. So declare integer I sama dengan 0. For I sama dengan 1. Semicolon. I less than or equal to 10. Semicolon. I plus plus. So kalau kita nak trace dia punya output macam mana? Okay. I sama dengan 1. Start daripada sini I adalah 1. Okay. Adakah 1 kurang atau sama dengan 10? True. Bila dia true, dia terus buat bawah. Bukan dia pergi kanan dulu dia turun bawah dulu. Okay, dia terus print hello world. Kemudian dia naik atas balik, dia akan buat I++. So basically dia akan buat yang ni nombor 1, yang ni nombor 2, ni nombor 3, yang ni nombor 4. Okay, saya ulang lagi sekali. Dia akan buat dulu initialize nombor 1. Dia akan test nombor 2. Dia akan buat statement ni nombor 3. Kemudian dia akan naik balik, dia akan update nombor 4. Okay, so lepas tu I tadi 1, kat sini dia akan jadi 2. So dia test balik, adakah 2 kurang daripada 10? True. So dia akan turun bawah, dia akan print lagi hello world. Kemudian dia akan update I++, I jadi 3. Dan seterusnya lah.
So basically yang ni daripada 1 sampai 10 dia akan print 10 kali lah. Hello world. Okay, takat ni ada soalan? Tengok contoh tadi. So macam mana yang ni kita nak print, kita nak tukar do while ni tadi kepada for. So bila kita nak tukar while ataupun saya tukar jadi while lah senang sikit. Okay, statement while ni tadi kita nak tukar kepada for. So bila kita nak tukar while kepada for, first kali yang ni kita boleh buang, yang ni kita boleh buang. Tak perlu. Okay, delete terus tak apa, saya saja komen ni, tapi delete pun tak apa. Okay, so while ni I kurang daripada 5 ni, ingat tergantikan dengan for, buka kurungan. So INTI sama dengan kosong. Ini initialization. Initialization saya boleh declare terus dalam ni I berjenis integer ni. Yang ni tak perlu pun line ni, saya boleh delete. For I sama dengan kosong. Okay, syarat dia tadi apa? I kurang daripada 5 kan? So tak perlu buka kurungan lagi Terus I less than 5. Kemudian semicolon. Kemudian yang ni I plus plus ni dah tak perlu dah kat situ. Awak tulis kat ujung ni. I plus plus. Okay, ini initialize. Ini dia punya condition. Ini dia punya update statement. So dia punya output patutnya sama je lah dengan tadi. Daripada 0 sampai 5. 0 sampai 4. Sebab ni kurang. Okay. Kalau saya buat 0, macam mana kalau saya nak print 1 sampai 6? Okay. Kalau awak nak print number apa pun, semua bergantung kepada awak punya output lah. Awak nak output macam mana kan. Kalau contohnya macam ni, saya nak output 0 sampai 4. Saya boleh buat, I start daripada 0, sebab saya nak start print 0 kan. Saya boleh buat kurang daripada 5 ataupun kurang atau sama dengan 4. Output dia akan sama juga dengan ni. Kalau saya nak print katakan 1 sampai 4, bukan start daripada 0. So saya start lah ni dengan 1. Ataupun kalau 1 sampai 4, saya juga boleh buat kurang daripada 5. Okay. Yang baru-baru belajar programming ni semua dapat tangkap tak syarat ni? Auni okey tak? Okey Puan. Okay, boleh faham Ya boleh. Okay, bila buat soalan nanti boleh tangkap lah kot. And then, okay, so itu for. Next, nested loop. Dalam loop kita boleh letak lagi satu lagi loop. Bukan satu lagi lah, sebanyak mana loop pun lah. Okay, dalam loop boleh ada loop yang lain. Contoh macam ni. For integer I sama 0, I kurang atau kurang daripada 2, I plus plus. For J sama 0, J kurang daripada 3, J plus plus. So awak tengok dia punya variable control untuk for yang luar ni, loop yang luar ni, variable I yang control dia punya loop. Untuk yang dalam ni, variable J yang control dia punya loop. So untuk nested loop biasanya kita suka buat soalan trace output. So yang ni kalau macam ni apa dia punya output? Dia Nak repeat kena J, lepas tu baru I. Nak kena trace satu-satu lah. Okay, saya tunjuk Okay. Okay. So sekarang kita tengok variable apa yang ada.
I dan juga J. Okay, kita start tengok daripada sini Integer I sama dengan kosong. So I, alamak, kenapa dia macam ni? Ish. I sama dengan kosong. Lepas tu J sama dengan, okay nanti dulu. So bila kita jalan kat sini, integer I sama dengan kosong. Okay, dia dah initialize. Adakah kosong kurang pada 2? True kan? So kalau true dia akan turun ke bawah. Bila turun ke bawah, tengok-tengok ada lagi satu 4. So dia akan ikut, dia akan jalan lagi lah. Okay, J sama dengan kosong. Start daripada sini J sama dengan kosong. So kita tulis J sama dengan kosong. Adakah kosong kurang pada 4? Okay, true. Bila true, kita turun bawah, dia ada statement. So kita akan buat ni lah. Ini adalah output lah. Sebab dia print kan. So dia akan print apa? Yang ni merujuk kepada I. Yang kedua ni merujuk kepada J. So I sekarang adalah kosong. Lepas tu dia letak 2 hashtag ni. Hash J adalah kosong. So lepas pada tu, apa yang berlaku? Dia akan pergi naik balik ke loop yang sekarang ni lah. Yang internal loop ni, bukan naik balik atas Dia akan pusing balik ke sini. So sekarang dia akan update apa? J. J++ maksudnya kosong akan jadi 1. Adakah 1 kurang daripada 4? True. So dia turun bawah. Dia akan turun bawah. So jadi apa? Dia akan print out I adalah kosong. J adalah 1. Okey, kemudian dia akan naik balik atas. J++. J tadi 1 akan jadi 2. Adakah 2 kurang daripada 4? True. So dia akan buat lagi. I kosong. J 2. Dia naik atas. J++ dia akan jadi 3. Adakah 3 kurang daripada 4? True. So dia akan print kosong. So I kosong. Dan dia akan print 3. Alright. Dia naik balik lagi atas. J++. 3 ni akan jadi 4. Adakah 4 kurang daripada 4? False. So bila false, apa yang berlaku? Bila false, dia akan keluar terus daripada loop ni. Sampai sini kan? Dia naik balik atas. So naik balik atas apa jadi? Dia akan update statement ni. Okay, I++. So kosong akan jadi 1. Adakah 1 kurang pada 2? True. So bila true, dia akan jalan balik sini. Dia akan start balik daripada sini. So J tadi, yang ni dah tak ada dia akan override balik. J akan jadi kosong balik. Dia masuk balik kosong. So, okay. Adakah kosong kurang daripada 4? True. So dia akan print balik. Sekarang I dah jadi 1. 1 dan J adalah kosong. So dia akan buat macam tadi jugalah. Saya tak larat nak pusing-pusing kan. Okay, so dia akan jadi 1. Yang ni akan jadi 1. Ni 1. Kenapa dia tak nak duduk situ? 2 dan 1. Macam mana nak tolak benda ni? 1, 3. Okay, so last kali yang ni akan jadi 1, 2, 3, 4. Okay. So bila dah 4, dia dah jadi false, dia akan naik atas balik. So I++, I akan update 1 akan jadi 2. Adakah 2 kurang pada 2? False. Bila false, habis. Dia akan keluar. So return 0. Habislah.
So patutnya dia punya output macam ni lah. Okay. Ni. Oh, yang saya print screen ni J kurang daripada 4. Yang dalam slide ni tadi saya dah update J kurang daripada 3. So, yang ni dia lain sikit lah. Okay, tak sampai 4. Alright. Yang ni macam mana? Yang ni trace sendirilah. Awak cuba buat latihan, awak trace sendiri. Cuma yang ni, I ni dia bergantung kepada term. Term tu adalah variable, nilai variable adalah 5. So dia akan compare adakah I kurang daripada 5. Tu je lah. And then yang ni dia akan compare adakah J kurang daripada I. Okay. So, kalau nak trace yang ni takut lambat sangat. So dia punya output macam ni lah. Cuba buat sendiri. Ini silap ni patut 4 kali. Okay. And then infinite loop. Ada sesetengah keadaan kita akan terjumpa dengan infinite loop. Infinite loop maksudnya loop yang tak pernah berhenti. Dia takkan berhenti selagi komputer awak tak hang. Macam tu lah. Selalunya dia akan terus buat sampai komputer awak hang lah. Okay, loop yang tak akan berhenti. Okay, an infinite loop occurs when a condition always evaluate to true. Dia tak jumpa false sampai ke sudah. Dia sentiasa true. Usually this is an error. So ini adalah contoh infinite loop macam yang ni. I sama dengan 1 while I larger than 0. I plus plus. Secara logiknya, kalau I itu start dengan 1, kemudian kita nak evaluate selagi I itu lebih besar daripada 0, memang dia akan sentiasa lagi besar daripada 0 lah. Lepas 1, 2, lepas tu 3, 4, semua sentiasa lebih besar daripada 0. Bilanya dia nak jadi kecil daripada 0? So yang ni adalah endless loop lah. Dia tak berhenti. Okay. Yang ni while true. Terus cakap while true. Memang dia akan pusing terus lah. Macam ni. Integer I sama dengan 0. Do print hello world while I not equal to 0. Memang dia takkan equal dengan 0 lah. Sebab dia start pun 1. Lepas tu dia tambah 1, 2, 3 kan. Sampai bila dia nak sama dengan 0? Yang ni. Ini cara kita nak buat infinite loop jugalah ni. Kalau kita buat for dalam ni semua 0, dia akan terus loop tak berhenti. Ini bukan syntax error, ini memang infinite loop. Okay, this loops will run forever sampai komputer awak hang. So kalau komputer awak hang, biasanya sama ada awak buka control at delete and task, ataupun kalau awak punya keyboard tu ada break, boleh tekan break tu lah. Kadang-kadang dia boleh juga kat situ tekan break. Keyboard saya sekarang dah tak ada break lah. Dia tengok keyboard jugalah. Okay. Okay, next adalah sentinel. Sentinel value is a special value used to terminate a loop when reading data. Sentinel ni basically dia adalah variable lah untuk control loop. Macam tadi kita control dia dengan adakah condition tu dah sampai ke belum? Dah sampai ke belum? Sebab kita pakai less than kan? Less than or equal to. Sampai number tu dia stop. Macam yang ni, selagi dia tak jumpa number tu, selagi tu dia akan run. Macam while not equal lah. While not equal tu. So variable inilah adalah dia punya sentinel. Negatif 1 ni lah sentinel. Macam yang ni kan. Okay. Enter -1 to exit. Enter any number. So kat sini dia akan masukkan apa-apa je number. User akan masukkan apa-apa je number. Semua dia akan run terus, dia loop lagi. Sehingga dia jumpa -1. Baru dia akan stop loop tu. So contoh kat sini. Katakan user masukkan 12, okey, dia jalan lagi, -4, okey, 776, okey, 0 pun boleh. Semua number boleh. Sehingga dia masukkan -1, baru dia akan stop. So -1 ni adalah yang kita panggil sebagai sentinel value. Ini istilah je lah.
Okay. Next, loop control statement. Dalam C, kita ada dua keyword yang kita boleh guna untuk control kita punya loop. Pusingan kita punya loop tu. Sama ada dia nak teruskan pusingan ataupun dia nak keluar terus. Okay. Loop control statement change execution from its normal sequence. When execution leave a scope, all automatic objects that were created in that scope are destroyed. So C kita ada break dan juga continue. So kedua-dua ni adalah keyword dalam C. So jangan sesekali awak bagi nama awak punya variable break dan juga continue. Ini adalah keyword. So break statement ends the loop immediately when it is encountered. Bila kita jumpa je break, dia akan keluar terus daripada kita punya loop. Biasanya break dengan continue ni kita guna dalam if statement. Dalam for kita letak if. Contoh kat sini, while ada test expression, if berlaku satu condition tu, kita masukkan keyword break. Bila dia jumpa break ni, dia akan keluar terus daripada loop. Samalah while, do while dan juga for. Break ni kita letak dalam statement kat tengah-tengah tu. Dalam if ini contoh. Okay, kita ada integer 6 sama dengan 1, while 6 less than or equal to 10. Printf 6 is apa? Okay, cuba kita run yang ni. Okay, yang ni Saya copy tengok. Tak boleh copy. Okay, break. Tengok saya copy tengok ni Okay, ni yang saya copy tadi. Integer 6 sama dengan 1. Okay, sekarang katakan kita tak letak bahagian if dengan break ni. Yang ni saya buang dulu. Integer 6 sama dengan 1. While 6 less than or equal to 10. Printf 6 is 6. Alright, so sekarang kalau kita run, sepatutnya dia akan print number 1 sampai 10. Oh, kenapa dia jadi 1 je? 6 plus. Ini infinite loop ni. Ini jadi inilah ni. Endless loop lah ni. Nampak tu? Endless loop. Dia tak stop. So kalau nak stop kat sini kita pakai button stop lah. Lupa letak I++ tadi. Kita delete ke? Ini buang ni. Okay. Dia pakai 6. Dia pakai 6. Oh sorry, 6. I pula dah. Okay. Tak sesuai lah pula macam ni. Okay lah. /n. Dia bila kita pakai online punya ni dia jadi slow sikit lah. Okay, 1 sampai 10. Alright. So, kalau kita letak condition tadi. Kita letak kat sini. Ni 6++ tadi terdelete. If 6 equal to 4, break. So, apa yang akan berlaku? Bila dia jumpa je 6 tu sama dengan 4, maksudnya iteration dia yang keempat, dia akan terus keluar daripada loop statement. Maksudnya dia akan terus keluar, dia akan terus pergi ke sini lah. Kan ini buka ni tutup kan. Dia macam terus pergi, lepas daripada tutup lah, dia akan pergi ke sini terus. So, dia hanya akan print 1, 2, 3, 4. Yang ni dia dah print dulu, lepas tu baru dia test.
Tapi kalau yang ni saya test dulu, yang ni saya letak dekat atas. Yang ni printf saya letak kat bawah, if tu saya letak kat atas. Dia tak sempat print pula 6 tu. 4 pun dia tak sempat print. Dia sempat print 3 saja. Dia sampai sini dia dah break. Yang ni pun dia tak sempat dah. Dia keluar terus. Pergi kat sini, dia print yang bawah ni. Okay. So itu adalah break. Okay, next adalah continue. Okay, continue statement, skip the current iteration. Continue statement skips the current iteration of the loop and continue with the next iteration. So beza break dengan continue. Continue ni kita biasa pakai dalam if jugalah. Bezanya continue ni dia hanya akan skip. Continue ni sama macam skip. Kenapa dia orang tak pakai skip, dia orang pakai continue? Entahlah. Okay. Dia akan skip current iteration dan dia akan terus naik atas balik dan continue dengan next iteration. Continue. Continue. Okay, sama dengan do dan juga for. Ini contoh macam yang tadi ni. Katakan break ni kita gantikan dengan continue. Ini saya letak bawah balik Nanti confuse pula. Okay. Tadi dia break, sekarang kita pakai continue. Apa yang akan berlaku? Buat sampai 10. Dia akan teruskan sampai 10 tapi dia akan skip nombor 4. Dia akan skip nombor 5 lah actually. Apa yang tak kena lagi? Infinite loop lagi ke? 6 is 4. Oh, dia tak dapat tambah tu. Tambah. Sekejap. Stop. Infinite loop ke tadi tu? Kenapa? Oh, 6 plus ni. Tempat ni. 6 plus ni, bila dia dah continue, 6 plus tu dia tak sempat buat. Dia jadi kacau lah. Okay, run. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua dia ada. Sebab ini kena letak atas. Baik saya ikut balik yang ni. DJI 90. Okay. Kadang programming ni semua bergantung kepada kita letak atas dulu ke bawah dulu. Semua main dengan logik. Okay. Okay, macam ni kita print number dulu. Buat ni continue baru 6 plus. Di infinite loop. Infinite loop juga Oh, salah jugalah coding tu. Sebab dia tak baca yang bawah. 6 plus. Kalau macam dekat 6 plus tu letak printf. Printf tu nanti dia tak dapat baca. Sebab dia kira stick. So kita patut letak kat mana? Situ. Ini Kalau macam misal kata Tapi bawah printf if tu ni dah ada bahaya. printf benda lain, nanti dia abaikan yang bawah ni. Tapi dia still baca jugalah yang 4 tu sebab tadi kita dah baca 4 tu. Okay, tadi 4 tu dah dapat. Printf tu kot. Printf kena letak bawah. Printf tu. Macam ni kot. Dia update dulu statement. Nanti dia start dengan 2 lah. Macam tu pula. Dia akan skip 4 tu. Tapi dia update, dia start daripada 2. So kalau jadi macam ni coding ni kita kena adjust lah maksudnya. Okay. Mungkin ini start lah dengan kosong. So baru dah dia start dengan 1.
Dan yang ni start kurang daripada 10. Okay. So 1, 2, 3, 4 dia tak buat, terus dia buat 5. Okay. Sebab dia skip part tu. Sebab dia skip. So kesimpulannya programming ni, bila kita dah buat tu, kalau kita tak dapat output tu, maknanya ada benda yang kita nak kena adjust lah. Mana dulu, mana kemudian, ni kurang atau sama dengan ke, kurang ke, ataupun kosong ni sama dengan, start dengan kosong ke atau start dengan 1. Ini semua bergantung lah, semua bergantung kepada awak punya logik. Okay. Alright, last, sempat kot. Exercise, ini senang je ni. While do while dengan for. Okay, minta user masukkan satu number, kemudian print dengan menggunakan while, do while dan juga for. So, mana dia? Ni. So, macam mana jawab soalan ni? Senang je lah. Mula-mula printf. Keluarkan dulu. Enter a number. Lepas tu, scanf. %d. Masukkan pada apa? 6. Okay. So, declare int 6. Lepas tu, dengan menggunakan while, do, while, for. Ya? Dekat scanf tu n%6. Oh, sorry. Ni. Ni biasa selalu lupa ni. Okay, while. Okay, sekarang kita nak pakai satu lagi variable iaitu penunjuk I kan. int I. So initialize dia dengan saya nak start dengan kosong. Okay, while I kurang daripada? Kurang daripada 6. Kurang daripada 6. Tapi kalau ikut soalan ni dia kata print a number from 1 to a given number. Bukan daripada kosong kan? Kurang sama dengan. Dia start pada 1 juga. So better kalau start daripada 1 lah. Jangan start daripada kosong. Semua bergantung pada soalan. Okay. I kurang daripada 6. So 6 kurang atau sama dengan 6 lah. Selagi tak sampai number yang user bagi tu, dia akan terus loop. So dia akan print a number. Okay. Printf. Sandy. Dia akan print apa? I. I ke 6? I. Print I Okay. Kemudian jangan lupa I++. Tak letak yang tu, dia infinite loop. Uh, 7. Okay. So dia akan print 1 sampai 7. Okay. Yang kedua, tukarkan dia kepada do while. So while ni, letak dia kat bawah dan letak semicolon, bawa ke atas letak do. So sama. Okay. Yang ketiga, tukar dia kepada for. Okay, yang ni buang. Yang ni pakai for. Buka kurungan. So, apa yang kita boleh buang kat sini? Ni, initialize kita boleh buang. Dan update kita boleh buang. So, initialize terus kat sini. int I sama dengan 1. Semicolon. I kurang atau sama dengan 6. Semicolon. I++. Run.
Dapat sama jugalah. Okay. So berapa minit? 4 minit je untuk satu soalan ni. Ini contoh soalan yang boleh keluar dalam lab test atau dalam final, bila-bila je lah. Alright, so setakat ni ada soalan? Lecture habis lah. Tak ada Itu pun. saja untuk iteration. Alright. Saya stop.